Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di siri keempat. So siri keempat ni saya cuma nak share lah bagaimana kita nak buat tugasan ataupun kuis kepada pelajar lah. Tapi saya rasa ramai guru yang dah tahu benda ni. Tapi tak apalah, saya cuma share lah apa yang saya tahu. Okay, macam biasa kita akan klik pada tab Classwork ni. Dan saya akan pilih, biasanya saya akan pilih yang kuis. Sebab kalau saya pilih assignment ni, apa yang akan jadi adalah kita tidak akan ada Google Form lah secara automatik. Okey, kalau kita nak tengok, saya boleh tunjukkan. So kalau saya klik assignment sini, anda nampak dia tidak ada Google Form yang created automatic. Tapi kalau anda nak buat juga boleh, anda boleh create sendirilah Google Form. Okey, di sini, dan dia akan create lah Google Form. Cuma saya tak nak gunakan kaedah ini. Okey, yang ini saya padam. Saya akan buat menggunakan quiz assignment. Okey, nampak ni dia akan ada satu Google Form yang blank. So ini kita akan buat ulang kaji soalan integer. Contohnya so sila jawab semua soalan. Okey, dan kita akan klik ni lah, blank quiz. Okay, sebelum kita klik blank quiz ni, pastikan saya klik grid importing. So ini penting sebab nanti kita akan import markah yang kita ada kat sini terus kepada grid punya tab. Okay, so saya akan bagi nama ini sebagai ulang kaji integer. Okay, so saya akan minta nama pelajar lah. Okay, so ni saya akan klik require supaya dia akan isi 6 pelajar. Dan terus saya akan buat soalan lah. Soalan 1. So ini contoh je, mungkin anda ada cara lebih baik lagi. Okey, so sekarang ni saya nak buat soalan yang melibatkan soalan matematik. So mungkin guru-guru biasa akan buat dia punya macam contohnya perkiraan. Macam soalan matematik yang ada nombor dan juga simbol tu, memang menggunakan word, kemudian dia crop dan dia akan gunakan image ni kan. So tapi saya gunakan cara lain. So itu kita install dahulu kita punya ada extension. Extension ni kita namakan sebagai EQA, Equation IO extension ni. EQIO extension. So ini nanti kita enter tadi, kemudian kita akan dapat dia punya pautan yang pertama ni. Kita klik yang ini dan kita minta kita add lah. Sebab saya dah add. Okay, saya dah add. So saya tak nak remove lah. Sepatutnya ada button sini untuk install. So kita akan install. Dia akan masuk dalam kita punya Google Gmail lah account. So bila kita dah install, dan kita akan nampak ada simbol macam ni. Nampak ni ada macam simbol tanda summation dengan I. Okay, so ini nanti kita boleh gunakan untuk keluarkan kita punya simbol-simbol matematik lah. Dan juga kita boleh insert graph semua. Okay, contohlah saya buat soalan pertama ni. Contohnya soalan 1 ni kita letak sebagai 2 markah lah. Okay, dan soalan ini kita nampak ni bila saya klik saja ini, kita akan dapat ada satu paparan di bawah ni yang mana ada equation editor. Yang ini kita boleh insert graph. Okay, so minta maaf benda ni jadi terlebih besar lah dia punya ni. Saya kena unzoomkan balik. Okay, so kita boleh insert graph kat sini. Nampak ni kita insert graph. Kita boleh juga gunakan kita punya percakapan saja untuk keluarkan equation pun boleh. Tapi untuk kali ini saya gunakan yang mudah lah, equation editor. So kita klik yang ini dan kita boleh type kat sini lah. Contohnya native 5. Okey, kita ada katakan darab. So kalau nak darab, saya kena gunakan sini, klik more sini. Dekat sini kita klik dekat pi ni kan, kita ada simbol darab. Nampak So nampak lebih cantik lagi lah kita punya ni. So nanti 10 campur 2 dan sama juga. So kita klik button insert math ni dan dia akan insert lah. Dia akan insert dalam bentuk image. Nampak ni. So dia akan keluar sekejap lagi dan dia akan paparkan bentuk image. Nampak Jadi senang kerja kita, tidaklah perlu kita nak crop. Dan kita bubuh lah kita punya jawapan lah. So contohnya kita letak jawapan 8. So kita letak jawapan 14 contohnya.
dan kita letak ni jawapan 30 dan jawapan 40. So kalau yang guru-guru sudah tentu tahulah jawapan ni adalah 40 So saya rasa yang ini tak perlu saya terangkan lah, kita boleh buat answer key macam biasalah. Jadi kita boleh pilih jawapan ini dan kita boleh letak point ni lah dan kita klik done So kalau kita nak provide answer feedback pun boleh, cuma saya tak jelaskan kat sini lah dan okey, dan kita letak ni pastikan pelajar kena wajib jawab lah kita kena klik required. Dan tambah satu lagi soalan, contohnya saya cuma buat 2 soalan sajalah sebagai contoh saja, katalah 2 markah juga. Okey, katalah saya nak buat soalan lain. So kita buat soalan lain, kita clear ni dulu. So contohnya soalan melibatkan pecahan So katalah 3 1/4 So kita kena letak 3 situ dulu, kemudian klik triple dot ni dan cari pecahan ni pecahan kat sini. Sama ada saya letak yang ni pecahan nampak ni So ini kita boleh buat 3 1/4 nampak So kita nak darab So darabkan yang ini. So soalan ni tak betul sebab soalan ni buat integer Sekarang saya dah guna pecahan. Okey, tak apalah, sebagai contoh saja darabkan dengan 1/4. Okey. So kita minta pelajar berikan jawapan lah. Dan saya okey, yang ini dia dapat dia akan convert dalam bentuk image. Okey. So seperti saya cakap tadi, soalan ni tak betul sepatutnya soalan melibatkan integer, sekarang ada pecahan. Ini cuma contoh je lah Okey, katalah saya bagi jawapan berapa ni, 3 1/4 darab dengan 1/4. So kita akan dapat 13/4 darab 1/4 So maksudnya 13 per 16. Anda kira sendiri dengan kalkulator pun So ini kita boleh klik kat sini dan kita boleh delete ni dan kita boleh letakkanlah pecahan tadi. Okey. So kita dapat tadi berapa tadi? 13/64. Okey, so katalah kita letak jawapan yang lain. Katalah ini 1. Okey. Katalah so kalau kita nak letak jawapan dalam tadi, kita boleh klik sini lah Katakan yang ini jawapannya 2. Tapi saya dah tahu jawapannya atas yang betul lah Okey. So ini kita boleh buat answer key macam biasa, kita boleh pilih ini dan letaklah ini 2 Okey, klik done. Pastikan ini required Okey, dan kita bagi tukar file name ni, dapat yang blank ni, tukar kepada ulang kaji. Saya biasa letak nama yang sama lah dengan nama ujian ulang kaji integer. Okey. So benda ni akan automatically save all change save in Google Drive So kita tak perlu nak risau So pergi balik pada assessment ni. Yang ni kita boleh letaklah markah ni berapa. So katakan kalau kata kita tak nak letak markah, kita klik ungraded lah Tapi kalau kita bagi markah tadi cuma 4 saja markah tadi, sebab ada 2 soalan, so kita 4 lah. Okay. So kalau perlu letakkan tarikh assignment, kita letaklah tarikh assignment tu bila. Kita pulang kepada anda. Katalah pada hari ini, katalah pukul 5 petang katalah So tarikh kena hantar ni pukul 5 petang. Okay. So yang ni kalau kita ada rubrik lah. Ni soalan biasanya kalau kata biarkan AC apa, kita boleh create rubrik So cuma untuk ni kita tak buat rubrik lah. Tapi kalau kita nak tengok, saya boleh tunjukkan saja rubrik. So kita boleh create rubrik. Kita boleh gunakan rubrik yang pernah kita buat sebelum ini, ataupun kita buat gunakan Google Sheets. Kita boleh import So katalah saya create rubriks. So nampak sini kita ada option nak gunakan scoring, maksudnya ada markah, ataupun tak nak gunakan markah, ataupun nak gunakan markah So contohnya lah, kita letak kriteria. Contohnya maybe
katalah ketepatan jawapan contohnya. So ini kriteria pemakan kita, ketepatan markahan. Katalah kita letak markah 1. Okey, level ni mungkin kita letak lemah contohnya. Okey, so kita tambah ni, nampak kita bagi markah yang kedua. So ini maybe kita kata sederhana contohnya. So kalau kita nak tambah lagi level boleh, katakan 3. Yang ini baik. Okey. Dan 4, katalah markah paling tinggi 4, cemerlang contohnya. Dan kita boleh letak description kat sini lah kalau kita nak. So kalau katakan kita ada lagi kriteria lain, kita boleh tambah sini lah. Nampak ni. Dan kita katalah sini, tadi kita buat tadi ketepatan kan. Yang ni mungkin kepantasan contohnya. Dan kita reka lah. So kalau kita dah okey ni, kita boleh save. So cuma untuk hal ni saya tak nak buat rubrik lah, sebab kita tak ada rubrik untuk yang ni. So saya discard saja. So tidak ada rubrik. Dan ini kalau katakan kita nak semak dengan pelajar-pelajar yang lain, katakan soalan ni soalan AC, so kita boleh semak antara pelajar yang hantar tu ada tak plagiarism. Cuma untuk version percuma ni, sebab kita gunakan Google Classroom adalah Google Classroom yang percuma, dia cuma benarkan sampai 3 ke 5 saja. So kalau nak dapat unlimited, kena berbayar lah. Google Classroom ni kena berbayar lah. So nampak ni sampai 5 saja. So features ni memang kurang sangat boleh kita guna lah kalau kita gunakan free version. Dan kita boleh assign. So kita assign ataupun kita boleh schedule tu pula lah. So kalau kita assign, dia akan terus assign kepada pelajar, dan pelajar kena jawab dan kena selesaikan sebelum pukul 5 petang pada tarikh tersebut lah. Okey, itu saja perkongsian yang saya nak share pada hari ini. So kemungkinan selepas ini saya akan buat lagi sharing yang lain yang lebih advance, maybe berkenaan tentang tips dan tricks lah untuk guru-guru berkenaan Google Classroom. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.